Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 16 Jun bersama saya Zazrina Zainuddin. Berita utama. Sasaran kerajaan untuk mencapai 200,000 vaksinasi sehari tercapai semalam apabila sebanyak 215,876 dos diberikan kepada penerima program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK pada Selasa 15 Jun. Perkembangan terbaru itu dikongsi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dalam ciapan di laman Twitternya. Beliau berkata bagi proses pemberian vaksin semalam, seramai 160,226 individu menerima dos pertama, manakala 55,650 individu pula menyempurnakan dos kedua. Sehingga kini seramai 3,435,420 individu menerima dos pertama, manakala 1,468,689 individu pula telah melengkapkan dos kedua vaksin COVID-19. Ia menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua di negara ini adalah sebanyak 4,904,109. 5 negeri yang mencatatkan penerima kedua-dua dos tertinggi ialah Selangor dengan 187,443, diikuti Sarawak 168,471, Johor 142,868, Perak 139,612 dan Kuala Lumpur 131,882. Mengenai jumlah pendaftaran harian kumulatif vaksin, Datuk Seri Dr. Adham berkata, seramai 13,837,410 pendaftaran direkodkan semalam dengan perkembangan nasional sebanyak 59.10%. Selangor menjadi negeri tertinggi merekodkan jumlah pendaftaran, iaitu sebanyak 3,513,960, diikuti Johor 1,727,211, Sarawak 1,323,339 dan Kuala Lumpur 1,168,192. Suspek yang bertindak melanggar seorang warga emas hingga maut ketika melarikan diri daripada pemeriksaan polis semalam direman selama 6 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santung berkata, hasil pemeriksaan mendapati suspek berusia 46 tahun itu positif dadah selain mengaku mendapat bekalan dadah daripada rakannya untuk kegunaan sendiri. Bagaimanapun menurut Sofian, polis kini sedang menjalankan siasatan sama ada dadah dalam milikannya itu adalah untuk dibekalkan kepada rakannya atau sebaliknya. Pihak polis juga tidak menolak kemungkinan suspek tersebut bertindak melarikan diri daripada polis kerana mempunyai dadah tersebut dalam simpanan. Siasatan lanjut polis juga mendapati suspek yang berusia 46 tahun itu sudah bercerai dengan isterinya dan memiliki seorang anak. Malaysia Gazette semalam melaporkan polis terpaksa melepaskan 4 das tembakan ke arah kereta yang dipandu seorang pemotor rumput kerana melarikan diri daripada pemeriksaan polis di Jalan Perak, Georgetown, Pulau Pinang. Ketika melarikan diri, dia melanggar seorang lelaki warga emas berusia 61 tahun yang sedang melintas jalan hingga menyebabkan kematiannya. Seorang pemandu bas kilang dan majikannya dikenakan kompaun berjumlah RM12,000 kerana membawa penumpang lebih daripada 50% kapasiti yang dibenarkan semasa pelaksanaan PKP penuh. Semasa pemeriksaan polis kira-kira 7.30 pagi tadi, bas itu dikesan membawa seramai 34 penumpang iaitu pekerja warga asing untuk tapak pembinaan stesen Mass Rail Transit MRT Kuala Lumpur. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Muhammad Zainal Abdullah berkata, kejadian itu dikesan sepasukan polis yang terlibat dalam pemantauan pematuhan SOP di ibu negara. Tambah Muhammad Zainal, pekerja asing kesemuanya yang dibawa dalam bas itu tidak dikenakan tindakan kerana tidak melakukan kesalahan. Ini kerana mereka hanya akur dengan arahan majikan supaya menggunakan perkhidmatan bas tersebut. Namun pemandu bas berkenaan telah diarahkan untuk tampil segera ke Balai Trafik untuk tindakan lanjut sebelum dikenakan kompaun RM2,000, manakala majikannya telah dikenakan kompaun RM10,000. Untuk rekod sepanjang pelaksanaan PKP penuh, pengangkutan awam hanya dibenarkan membawa 50% daripada kapasiti penumpang. Sedikit berita politik. Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein hari ini menggariskan 3 fokus utama terhadap gesaan beberapa pihak supaya Parlimen bersidang semula dalam keadaan negara masih dibelenggu pandemik COVID-19. Menteri Luar itu berkata fokus pertama ialah tekanan politik supaya Parlimen dibuka tidak boleh berselindung di sebalik agenda tersembunyi dan tidak boleh dijadikan alat memuaskan keinginan individu tersentuh untuk meraih kuasa politik.
Kedua, menurut Datuk Seri Hishamuddin, anggota Parlimen yang mendesak supaya Parlimen bersidang semula mesti bersetuju melaksanakan tanggungjawab secara kolektif untuk memastikan sesi Parlimen kelak dimanfaatkan sepenuhnya demi kepentingan rakyat dan negara dalam pengurusan COVID-19. Katanya agenda negara adalah jauh lebih penting daripada cita-cita individu tertentu dan rakyat Malaysia mengharapkan jalan keluar daripada krisis pandemik COVID-19. Dalam hal ini, menurut beliau adalah menjadi tanggungjawab ahli-ahli Parlimen untuk memenuhi harapan rakyat yang mahu melihat jumlah kes menurun, nyawa mereka selamat dan ekonomi pulih. Beliau berkata demikian dalam catatan bertajuk Beyond Politics and Pandemics di laman blog di www.hishamuddin.com.my. Menurut ahli Parlimen Sembrong itu, situasi sekarang adalah sesuatu yang luar biasa dan di luar jangkaan dengan pelbagai krisis, sekaligus termasuklah isu kesihatan, ekonomi serta ketidakstabilan politik. Oleh itu, politik yang berterusan adalah sesuatu yang tidak mampu ditempuh oleh rakyat dan negara pada masa ini. Baik, dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.